sebelum tu kita kena pilih dulu shape fill kita ni, color apa, boleh double tap dekat sini untuk pilih warna fill kita. Adalah tab untuk warna outline kita. Okay. So dalam case ni saya nak fill kita ni transparent. Okay. So kita transparentkan fill kita dan kita guna shape stroke ni saja. Okay. So kita boleh buat antaranya adalah garisan lurus lah menggunakan pen tool. Dan garisan ni kalau kita tutup dia, kita close dia, dia jadi satu shape. Okay. And then shape ni, kalau saya ambil move tool, shape ni sama juga dalam Photoshop pun, kita still boleh tukar dia punya warna untuk outline. Kita boleh still add objek yang kita nak ni, warna dalam dia kita nak warna apa, so boleh tukar. Depends kepada preference masing-masing. Kita juga boleh tukar dia punya stroke punya ketebalan. So contoh saya nak ketebalan stroke dia adalah 4 points, so dia lebih tebal. And apa-apa objek yang saya select guna direct selection tool, tadi selection tool ni direct selection tool, kita boleh ambil objek ni dan gerakkan dia, okay, menggunakan direct selection tool. So saya boleh select even 2 point ni saja, 2 point yang bawah ni, kita boleh select, okay, ataupun semua point yang ada kat sini saja, 2 point, and whatever, kalau kita klik satu point and shift click another point, kita boleh select 2 point menggunakan direct selection tool. Okay, this is basically apa yang kita produce menggunakan pen tool. Okay, so saya hilangkan balik, transparentkan balik yang dalam ni. Kita ambil move tool, kita boleh delete dulu. Okay, yang keduanya, pen tool ini dia menghasilkan curve. So perhatikan, kalau saya buat curve, saya tarik klik satu objek pertama, klik objek kedua, dia boleh buat curve. Okay, so dia boleh buat curve dan dia boleh buat tambah lagi curve. Kita boleh tambahlah kecenderungan curve ni macam mana. Okay, cumanya dia akan keluar satu handle yang kat sini kan. Untuk setiap titik akan keluar handle ni. So handle ni dia menentukan ke mana arah next curve ni. Okay, so dia menentukan ke mana arah curve ni. So kita boleh buat macam ni dan kita tutup dia. Dan again kita boleh adjust lah position dia. Okay, semasa kita lukis objek ni, kita boleh tarik term ni. Okay, kadang-kadang kita nak buat objek bukit macam ni kan, ke sana. Okay, dia keluar ke sana. Tapi yang keluar ni, curve ni adalah yang ini. Jadi kita kena ubah direction objek ni dulu. Direction ni, handle ni ke atas. So cara nak ubah dia, korang boleh tekan alternate. Option dalam Windows, alternate, long press. Kita boleh arahkan handle ni ke sana. Sebelum kita buat bentuk bukit ni. Kalau tak, dia akan keluar ke bawah tadi, macam tadi. Okay, baru kita boleh buat bentuk macam ni lah. So for example, kita nak buat bentuk heart shape kan. So kita memerlukan objek macam ni lah. Heart shape. Ni saya tak ada reference jadi macam pelik sikit bentuk saya. So kalau saya ada reference, saya akan buat dengan lebih cantik lah. Okay. And then setiap objek yang kita select ni, awak ambil direct selection tool, setiap objek ni dia ada handle yang kita boleh control lah. Okay. Selain daripada kita boleh control ni, kita boleh control handle dia. Okay. Semua objek ni, semua dia ada handle yang kita boleh control. Okay. Alright. Kalau saya nak buat objek, okay, let's say saya nak buat objek ni straight. Macam ni contoh, dia ada curve. Kemudian saya nak buat next line ni straight line. So cara dia, saya matikan the other handle ni dengan tap sekali ke sini. So dia boleh buat straight line. Okay. And then kita boleh tambah curve lagi lah dengan klik or drag, for example. So kita boleh teruskan buat looping kita. Okay. Semasa kita buat shape tool ni, kita boleh plan apa kita nak buat. Contoh, saya nak buat satu gunung. Okay, saya buat satu gunung. Saya lukis dulu gunung ni. And then gunung ni saya nak warna dia hijau. Okay. Okay, let's say this color. Saya shiftkan warna merah ni ke dalam guna icon ini. And then gunung ni kita letak warna hijau.
Okey. Dan saya nak buat salji ke atas gunung ni. Okey. Mungkin saya boleh guna pen tool again. Saya boleh lukis bentuk salji tu ke atas ni. Okey, saya tukar fill color ni warna putih. Okey. So kita boleh buat like ni text, sorry. Ni text tool guys. Saya tak nak text tool, saya nak pen tool. Okey. And then kita select objek atas ni. Kita boleh lukis directly kepada objek ni macam ni. Tutupkan dia. Okey. So dia ada salji macam ni. Tapi saya dapati salji ni color putih sangat kan. So dia tak nampak kontras belakang tu. Saya double tap, kita gelapkan sikit salji tu. So dia akan do something like this. Okay. And then daripada pen tool ni juga kita boleh tambah banyak lagi reference. Contohlah saya nak tambah some sort of reflection. Katakan kat sini ada matahari. So saya nak tambahkan reflection. So saya just drag objek ni. Okay, saya kena ambil line dulu okay, step dulu selection tool. Okay, kita balik tadi. Okay, objek yang yang atas ni fill dia adalah color putih ni. Putih ni kita gelapkan balik so that nampak a little bit contrast lah. Okay. Okay. And then kita nak buat bentuk lain yang potong objek ni, kita boleh guna like 2-3 tools. Contohnya kita boleh guna knife tool. Okay, saya guna knife tool. Measure tool dekat knife tool ni ya. Okay, knife tool. So knife tool boleh potong objek ni macam ni. Okay. Dan dia boleh cerakinkan objek yang kita lorek tu kepada dua objek berbeza. So contohnya, bila dia saya dah lorekkan pecah macam ni, ni pun sama ni pun pecah juga. Kita boleh letakkan dia shadow. So contoh saya double tap, saya tap sekali objek ni, kita gelapkan sikit. Okay. And then objek ni, yang bawah ni, yang kita dah slice tadi, kita letak shadow yang lebih gelap. Okay, somehow kita boleh buat objek macam ni menggunakan pen tool. Okay, tanpa kita lukis satu-satu color whatsoever lah. Okay, so I hope you get the idea. Okay, and then biasakan juga kita bila guna pen tool, kalau kita tekan satu titik, kemudian kita tekan shift. Kalau kita tekan shift, dia akan keluar objek yang straight, sama ada dia 45 degree, 90 degree, 75 degree ataupun 180 degree. So dia boleh keluar objek yang straight. Kalau ni saya tekan shift so pentinglah untuk buat objek. Okay, contohlah saya nak buat satu paper, nak buat dia 40 degree macam ni kan. Paper ni terpotong macam ni. Okay, sorry kalau dia hijau, tak apa, kita boleh tukar. Okay, gunakan guide dia, tekan shift. Okay, gunakan guide tu, tap, so dia akan keluar objek macam ni. Okay. So paper ni saya ingat dia nak dia warna bluish sikit, contoh like this one. Okay, so macam ni. And then mungkin nak buat macam ada lipatan kat dalam ni kan. So you guys boleh guna another pen tool. Shortcut dia adalah P press P untuk pen tool. And then you guys pergi ke sini, tap sekali, shift ke bawah macam ni, tap sekali, shift ke tepi macam ni, tap sekali. And then tutup objek ni. Tak tutup pun tak apa, tapi better tutup lah. Tutup macam ni. Okay. Kalau dia tak sama, nampak tak sama ni kan, you guys boleh adjust dia samakan guna direct selection tool ni. You guys boleh tap, rapatkan dia lagi, and rapatkan dia lagi. Okay. Objek yang jadi lipatan tu, kita letak color contrast dia dengan lebih gelap, so that dia dapat something like this. Okay. Well, kalau you guys nak letak outline pun tak apa. Contoh saya buat macam ni, saya nak outline dia color hitam ataupun dark blue macam ni. Klik OK. Tu ada outline lah.
Okay. So, biasakan guna pen tool dengan teknik macam ni. Okay. Kita kena plan apa yang kita nak buat. Okay. So, you guys boleh lukis pokok ke apa nanti. Kita boleh guna knife tool, kita slicekan dia. Lepas tu kita boleh adjust objek tu dengan lebih cantik lagi lah. Okay, normally bila kita dah siap buat something, kita klik objek ni, kita control G, okay, untuk groupkan dia. Okay, so dia dah group together. Select everything, control G. Okay. Jadi, bila kita resize objek ni, dia akan retain ketebalan stroke. Okay, contoh saya resize kecil kan. Kau tengok, dia akan dia akan retain ketebalan stroke. So kalau kita zoom, dia jadi stroke dia tebal macam tu. Macam mana nak fix, nanti kita ajar dalam tutorial lain. But somehow this is how to do the object using the pen tool. Okay. Seterusnya, saya nak korang study Pathfinder and Shape Builder tool. So korang pergi ke window, and kat sini ada, cuba cari Pathfinder. Pathfinder. Okay, dia sekali dengan Shape Mode tool. Oops, sorry. Photoshop. Okay, Pathfinder ni, ni kat sini, dia sekali dengan Shape Mode. Okay, dia sekali dengan Shape Mode. Okay, saya nak you guys try satu-satu untuk ke semua benda ni. Okay, nak guna Shape Mode ni, dia ada kat sini juga. Kat sini guys. Ni, Shape Builder tool. Dia sama je, lebih kurang. Okay, saya tunjuk Shape Builder tool dulu. Macam mana nak buat bentuk kompleks. Okay, pertamanya you guys boleh, saya ambil bentuk bulat lah, Eclipse tool. Okay, saya nak buat bentuk Mickey Mouse. Okay, saya nak hilangkan stroke ni. Okay, and then kita guna color grey. Okay, saya nak buat bentuk Mickey Mouse. Okay, ini guna Shape Builder tool. Kita drag dulu objek macam ni. Okay, and then ada telinga macam ni. Okay, and then ambil move tool, tekan objek ni, tekan alternate ataupun option, drag untuk duplicate, and tekan shift juga supaya dia straight. Alternate untuk duplicate, and tekan shift supaya dia straight. So dia dapat something like this. Okay, so actually bentuk ni you guys boleh buat. Okay, dia 3 objek berbeza. So kita tak nak 3 objek, kita jadikan dia satu shape. Korang boleh select everything and then pergi ke shape mode ni. Yang tadi tu shape mode. Yang tadi. Ni sorry. Shape Builder tool. Okay, Shape Builder tool. Okay, kita boleh, sorry, dia kena select dulu objek. Awak kena select dulu objek. Pergi ke Shape Builder tool. Lepas tu kita boleh lorekkan kawasan ni supaya dia jadi satu shape. See? Dia jadi satu shape. Kalau saya tukar dia kepada stroke, dia jadi something like this. Okay, kita tebalkan sikit stroke dia supaya nampak. Okay, so bentuk ni, kalau korang nak lukis satu-satu, it takes time dan dia susah nak precise. Tapi instead of kita buat macam tu, kita guna Shape Builder tool untuk buat objek yang macam ni. Okay, dan you guys boleh fikir, masa resize dalam Illustrator wajib tekan shift. Kalau tak, dia akan jadi something like this ataupun something like this. So, make sure tekan shift, dia tak macam Photoshop. Photoshop automatically adjusted. Okay. So, objek yang kompleks. Contoh kan, lagi you guys nak buat okay, saya guna polygon tool. Okay. Saya nak, okay, polygon tool ni, polygon tool, star tool, polygon tool lah. Kalau korang drag, okay, korang drag. Okay, lepas tu korang tekan up arrow dengan down arrow, korang boleh tambah nilai polygon tu. Okay, up arrow, down arrow boleh tambah nilai dia. So saya nak, let's say saya nak segi 6 lah. Saya nak segi 6. Okay, segi dengan apa? Hexagon. Okay, let's say kita nak buat objek ni. Okay, and then saya nak buat satu, saya tekan option ataupun alternate, drag. Like, okay, and then saya nak objek yang tepi ni saja. Okay,
Again, saya boleh guna Shape Builder Tool. Okay, select dulu objek yang kita nak buat. Okay, once kita dah select, kita boleh ambil Shape Builder Tool. Okay, kita boleh ambil objek ni. Katakan saya nak objek 2 ni, dan tinggal yang ini, dan jadikan dia 2 objek berbeza macam ni. Okay, ini depends kepada anda masing-masing lah. So, objek ni, so awak boleh jadikan dia sebagai logo lah. Ini dah jadi satu logo. So, objek yang lebih ni korang boleh delete. Ni boleh delete nanti. So, boleh guna shape. Boleh guna, biasanya tak ada ni. Okay, saya guna direct selection tool. Saya ambil objek ni, saya drag balik. Masuk. Sepatutnya dia tak keluar. Okay, tak apalah. Mungkin dia tak selari tadi. Tapi, this is how you create the complex object. Okay, kalau kita nak delete apa-apa yang kita tak perlu, kita boleh guna delete anchor point tool. Kat sini kita boleh delete anchor point yang kita tak nak. Okay. Right. So, objek yang kompleks kita boleh capai dengan menggunakan direct selection tool, shape builder tool macam ni. Okay. Contoh lain, mungkin korang nak buat Christmas tree. Okay, saya guna polygon tool. Saya buat bentuk 3 segi. Okay. Okay, macam ni. Tekan shift. Okay, contoh bentuk yang pelik-pelik macam ni kan. So, kita ada satu bentuk. Okay, saya tukar shape ni kepada fill. Stroke ni kepada fill. Okay, let's say ni adalah pokok Christmas saya. And then saya nak buat, saya duplicate, tekan alternate ataupun option, drag ke bawah. Saya tambahkan besar dia sikit. And drag lagi ke bawah, tekan option ataupun alternate, drag lagi. Besarkan dia sikit. And then, kalau saya nak alignkan semua objek ni dengan straight, saya pergi ke sini. Saya select everything, select tiga-tiga. Pergi dekat properties, and cari align center. Align center ni. So, cari align center, kita tap. Okay. So, ini adalah framework saya, pokok saya. Mungkin saya tarik ke bawah sikit macam ni. Saya nampak lebih cantik. Okay. So, kita nak jadikan dia pokok Christmas. Okay, kita select everything. Kita ambil shape builder tool. And then kita lorekkan ke semua objek ni. Macam ni. Masukkan dia semua. Kalau tertinggal, korang boleh buat sekali lagi. So, jadilah dia bentuk Christmas tree ni. Kita bagi dia warna hijau. Okay, pokok pine. Okay. So, kalau nak buat bentuk bulan sabit. Macam mana? Biasa ramai yang dah boleh agak lah. Okay, kita cari ellipse tool. Kita tarik bulan sabit kita ni. Color tak kisah, boleh tukar lagi. Okay, kita nak bulan sabit, kita tarik je satu lagi circle daripada dalam ni. Sorry. Okay, tarik daripada circle ni. Macam ni. And then kita letak circle ni kat depan macam ni. Like so. Okay. Dan kita ambil objek tepi ni dengan cara awak select everything. Okay, bagi dia center kalau nak. Okay, select everything. And ambil shape builder tool. And then tap pada objek tepi ni. Tap sekali. Okay. Objek lain kita tak nak. So, kita nak buang kan. So, kita nak objek yang ini saja. So, kita dapat objek bulan sabit. And then kita boleh warnakan dia dengan cara yang kita suka. So, instead of kita letak objek yang, well, kita lukis satu-satu curve ni kan. Kadang-kadang kita tak tepat. So, kita boleh imagine bentuk yang kompleks ni menggunakan shape builder tool. Okay. Lastly, yang saya nak suruh awak tengok tadi, yang pathfinder tadi kan. This one, saya nak you guys try ke semua objek ni. Okay. Yang pertamanya, saya ada satu circle warna merah. Kita guna rectangle lah, rounded rectangle. So, saya ambil move tool, kita rotatekan circle ni. And then, another circle, kita letak kat depan ni. Dan kita kasih dia warna merah. Okay. Magenta. Okay. So, kita ada color ni. So, awak tengok shape mode ni apa dia buat. Kalau saya ambil kedua objek ni, kita tekan unity, dia akan unite jadi satu objek.
undo. Kalau kita tekan minus point, minus front, dia akan buang yang depan, dia tinggal yang belakang saja. Okay, so kita ada shape ni. And lastly, kalau kita select everything, nombor 3, dia akan ambil intersect. Dia akan ambil intersection point antara dua objek ni, pump. Okay. Cuba dia akan ambil color yang depan lah. Okay. And lastly adalah exclude. Exclude ni, make sure dia select dulu. Sebelum guna, select dulu. Exclude, kita akan tap, dia akan buang yang tengah tu. Okay. So, ini cara kita pecahkan objek. Okay. Sebagai contoh lain, orang nak guna, itulah cara nak guna. Okay. Katakanlah saya ada contoh lain, saya ada satu rectangle. Okay. Lepas tu saya nak cutkan rectangle tu, slicekan dia kat tengah. Saya slicekan dia. Saya rotatekan ni. Okay. Saya boleh ambil exclude tadi. Exclude untuk jadikan objek dia macam ni. Untuk buat logo. Ataupun saya boleh ambil objek ni guna shape builder tool yang kita belajar tadi. Kita boleh drag. Okay, ni kena zoom. Saya drag atas sini. Tutup yang ini. Yang ini kepada sini. So, dia akan jadi box ni terslice dua macam ni. Okay. Be creative on that. And lastly, saya nak korang try Pathfinder. Okay, Pathfinder ni sama juga. Dia ada divide, dia ada trim, dia ada merge, dia ada crop, dia ada outline, and minus back. Okay. Pathfinder ni beza dengan shape mode. Shape mode ni dia interact dengan objek di dalam. Pathfinder ni dia interact dengan kita punya stroke. Okay. Contoh, saya ada satu objek, saya lukis satu objek. Saya guna Eclipse tool. Ellipse tool, Eclipse pula. Okay, kita besarkan dia punya stroke ni. And then, let's say kita ada dua objek ni. Okay, so perhatikan, objek yang kita buat ni, saya select everything. Okay, so saya buat divide. So, dia dividekan objek saya ni kepada objek-objek tertentu lah. Saya divide, saya right click, saya kena ungroup dulu. Okay, so dia dividekan kita kepada objek-objek tertentu macam ni. Okay, itu Pathfinder lah. Okay, and then yang kedua, undo, Ctrl Z. Yang kedua, kita ada trim. Trim ni dia ambil yang depan, dia akan overlaykan dengan yang atas. Sekejap, saya tak pasti. Sekejap, saya try. Dah pecah ke ni? Oh, dah pecah dah. Okay. Kena undo. Okay. So, select objek ni. And then kita trim. The filter produce no result. Please select one or more field path. Okay, kena penuhkan dia. Okay, kita penuhkan dia. Okay, apa yang Pathfinder buat? Kita select ni. Kita trim. Trim ni, dia akan trim dan dia akan ambil yang depan. Kena ungroup ni. Lepas ungroup, kena right click, ungroup. Baru dia keluar macam ni. Okay, dia lebih kurang sama dengan shape builder tool juga. Okay, tapi dia akan trim yang depan lah. Objek yang depan. Okay. Okay, seterusnya. Kalau kita unite, merge. Okay, merge. Merge ni kita gabungkan lah. Merge. So, objek ni akan jadi gabung macam ni. Dia jadi satu objek. Okay, see? Sama macam shape builder tool tadi. And ni ada crop. Crop ni dia ambil yang tengah, intersection. Saya undo. Okay, kalau saya ambil crop, dia ambil intersection yang tengah. Tidak, kita ambil fill. Kita fillkan dia. Ambil intersection. Nampak tak? Dia ada intersection. Again, dia kena ungroup. Kena ungroup. Baru kita boleh ambil objek yang tengah ni. Okay. And seterusnya kita ada outline. Outline dia ambil outline luar lah. Okay. So, objek ni. Ada dua objek. Saya select. Ambil outline. Ini outline luar saja.
Again, awak kena ungroup. Ungroup, baru kita boleh tengok outline dia lah. Okay, kita bagi warna kat dia. Hitam. Ataupun black lah. Okay, now kita boleh cut outline. So, Pathfinder ni, dia dua. Dia boleh buat outline, dia boleh juga buat fill. Okay, tu beza Pathfinder dengan shape mode tadi. Okay, next kita ada minus back. Okay, minus back ni, again, bila dia lorek macam ni, awak kena ada fill kat belakang kan. So, dia boleh minus back. Okay, so kalau kita select dua objek ni, dia delete yang belakang. Okay, objek belakang dia delete, tinggallah yang depan macam ni. Okay, alright. Itu cara nak guna Pathfinder dan menghasilkan objek yang kompleks menggunakan pen tool dan juga Pathfinder. Okay.